Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita direzekikan lagi bertemu dalam majlis pembacaan Sahih Al-Bukhari. Dan kebetulan saya dalam kereta dan hujan sekarang ni. Moga-moga suara dapat didengar dengan baik walaupun hujan lebat di luar. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi di dalam hadis yang ketiga, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam menceritakan detik-detik pertemuan pertama antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan Sayyidina Jibril alaihi salam di Gua Hira. Dan kita telah meneliti beberapa perbahasan sebelum ini, dan insya-Allah kita akan mengambil keberkatan dengan membaca hadis ini daripada awal. Setiap kali kita berada dalam satu hadis, kita akan terus membacanya berulang kali. Moga-moga dengan menyebut berulang kali hadis Rasulullah ini akan menyebabkan Allah merezekikan kepada kita ingatan yang kuat terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ketiga adalah hadis yang panjang, dan perbahasan ataupun kalam awal bagi hadis ini adalah dengan sanad yang bersambung daripada melalui perantaraan para guru sehingga kepada Al-Imam Al-Bukhari. Semoga Allah memberkati beliau, para guru beliau, para murid beliau. Dan semoga Allah memberkati semua para ulama kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. Yang kita boleh menterjemahkannya bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha selaku ibu bagi seluruh kaum mukminin, beliau telah berkata, seawal-awal yang telah dimulakan dengannya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut wahyu adalah merupakan mimpi yang baik di dalam tidur. Maka baginda tidak akan melihat sesuatu mimpi, melainkan mimpi itu akan datang seumpama waktu pagi. Kemudian baginda telah diberikan kesukaan untuk bersunyi-sunyian, dan baginda bersunyi-sunyian di Gua Hira. Itu adalah awal bagi hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang panjang. Dan semalam kita telah pun melihat huraian berkaitan dengan apakah maksud ar-ru'ya salihatu fin naum, mimpi yang baik di dalam tidur. Dan berdasarkan hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebut ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum, mimpi yang benar di dalam tidur. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, maka baginda Nabi tidak akan melihat sesuatu mimpi, melainkan mimpi itu akan datang seumpama waktu pagi. Iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ingin menyatakan yang dilihat oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam di dalam tidur baginda, iaitu pada 6 bulan pertama sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, maka baginda setiap kali bermimpi, iaitu pada bulan bermula Rabiul Awal tahun ketika Nabi berusia 40 tahun, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. 6 bulan ini setiap kali Nabi bermimpi, maka Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan pada alam realiti apa yang dilihat oleh baginda Nabi di alam tidur, seumpama pada waktu pagi. Digambarkan waktu pagi kerana waktu pagi ini jelas kita boleh nampak satu benda dengan jelas,
dengan terang nyata. Berbeza kalau kita lihat satu benda pada waktu malam. Apatah lagi pada zaman baginda Nabi SAW, yang ketika itu apabila sampai waktu malam, mereka hanya menggunakan bantuan api, andang dan sebagainya untuk menyinari kawasan sekitar. Dan kemudian pada sebelum tidur mereka akan menutup atau memadamkan api tersebut, sehingga menyebabkan pada waktu malam memang keadaan gelap gelita dan tidak ada sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, apa yang dilihat oleh baginda Nabi di alam mimpi, baginda telah melihatnya pada alam jaga seumpama pada waktu pagi. Iaitu yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi akhirnya berlaku pada alam realiti. Dan semalam kita telah menyebut bahawa tidak semestinya malam tadi bermimpi, besok pagi terus melihat apa yang dimimpikan itu berlaku. Tak semestinya. Namun akhirnya apa yang dilihat oleh baginda Nabi berlaku pada alam realiti. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Thumma hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghari Hira'in." Kemudian baginda sudah disukakan, maknanya sudah ada sesuatu yang telah memberikan kepada baginda Nabi rasa gemar untuk bersunyi-sunyian. Maka baginda bersunyi-sunyian di gua Hira. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qastallani ketika menghuraikan petikan summa hubbiba ilaihil khala', beliau telah menyatakan wa'ubbira bi hubbiba al-mabni lamma lam yusamma fa'iluhu li'adam tahakkukil ba'isi ala dhalik wa in kana kullun min indillah atau tambihan ala annahu lam yakun min ba'isil bashar. Disebut baginda Nabi sudah disukakan, maknanya ada sesuatu yang telah menyebabkan baginda jatuh hati untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira. Tetapi apakah benda tersebut? Apakah perkara yang menyebabkan Nabi mula rasa suka untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira? Kerana sebelum ini baginda tidak pernah, ataupun tidak dinyatakan yang baginda pernah ke Gua Hira dan berseorangan diri di situ. Tetapi apabila baginda Nabi mula mendapat mimpi yang benar, maka Sayyidatuna Aisyah menyatakan baginda sudah disukakan untuk bersunyi-sunyian. Lalu baginda pun bersunyi-sunyian di Gua Hira. Maka kata Al-Imam Al-Qastallani, li'adam tahakkukil ba'is ala zalik wa in kana kullu min indillah. Mengapa disebut disukakan kepada baginda perasaan bersunyi-sunyian? Tanpa dinyatakan apakah benda yang telah menyebabkan Nabi jatuh hati untuk bersunyi-sunyian tersebut. Kata Al-Imam Al-Qastallani, digunakan kalimah hubbiba tanpa menyatakan siapakah yang telah, ataupun apakah perkara yang telah menyebabkan Nabi jatuh hati untuk bersunyi-sunyian tersebut. Ini kerana tidak dapat dipastikan apakah benda tersebut, apakah perkara tersebut yang menyebabkan Nabi, disebabkan benda itu, Nabi mula suka untuk bersunyi-sunyian. Adakah kerana ada saranan daripada seseorang, ataupun kerana baginda Nabi melihat apa yang pernah dibuat oleh orang-orang sebelum ini? Tidak dinyatakan dengan pasti. Maka disebabkan tidak pasti apakah penyebab yang menyebabkan Nabi suka untuk bersunyi-sunyian tersebut, maka digunakan kalimah hubbiba. Baginda pun disukakan untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira. Dan kata Al-Imam Al-Qastallani lagi, walaupun semuanya itu daripada Allah, namun penyebab secara zahir itu tidak diketahui. Atau kata Imam Al-Qastallani, mungkin juga digunakan kalimah hubbiba ini untuk memberitahu bahawa sebenarnya penyebab yang menyebabkan Nabi suka untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira itu bukan daripada manusia. Maksudnya bukan penyebab manusia, bukan sebab saranan isteri baginda Nabi atau Waraqah ibnu Naufal atau orang-orang lain, tetapi penyebab itu bukan daripada sebab manusia, sebaliknya terus daripada Allah Azza wa Jalla.
Dan di sini juga Al-Imam Al-Qastallani menyatakan wa innama hubbiba ilaihil khalwatu lianna ma'aha faraghal qalbi wal inqita' 'anil khalqi liyajidal wahya minhu mutamakkina. Ini hikmah mengapa sebelum baginda Nabi menerima ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Alaq, Allah terlebih dahulu menjadikan Nabi punya kesukaan dan keseronokan untuk berseorangan di Gua Hira. Ini kerana supaya jiwa baginda Nabi yang kosong dan baginda sudah berpisah daripada manusia, suasana kekosongan ini iaitu semata-mata Nabi menumpukan kepada ibadah, suasana seperti ini sangat bagus untuk apabila wahyu sampai kepada baginda Nabi, wahyu betul-betul dapat memegang baginda Rasul SAW, kerana Nabi ketika itu fokus kepada ibadah dan tidak sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Sebagaimana yang kita tahu, kalaulah kita dalam keadaan sedang sibuk, tiba-tiba datang satu arahan contohnya, mungkin kita dengar arahan tersebut dan kita tidak dapat tidak tanpa sengaja, sebagai contoh disebabkan kesibukan kita, mungkin sewaktu datang arahan kita walaupun dengar, akhirnya kita tidak teringat untuk melaksanakan arahan tersebut, atau kita tidak dapat memberikan tumpuan yang baik kepada arahan tersebut kerana kita dalam keadaan sibuk, keadaan sedang orang kata apa, sedang dilamun perkara-perkara yang lain, sedang disibukkan dengan benda-benda yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mahu menjadikan jiwa Nabi betul-betul ketika turunnya wahyu betul-betul dapat menangkap wahyu dengan baik, dengan cara Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi punya rasa gembira untuk berseorangan diri, beribadah. Jiwa Nabi kosong daripada gangguan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Baginda hanya fokus kepada Allah dan beribadah. Maka ketika datang wahyu betul-betul akan memberikan kesan dan betul-betul dapat menangkap jiwa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan didatangkan juga satu syair di sini oleh Al-Imam Al-Qastallani, syair yang asalnya adalah ucapan Majnun Laila untuk menyatakan kalaulah seseorang itu jiwanya sedang fokus ataupun kosong daripada sebarang kesibukan, maka dia akan dapat menerima satu benda itu dengan baik. Atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana. Aku telah didatangi dengan kecintaan kepadanya, iaitu kecintaan kepada kekasihnya, sebelum aku dapat mengenali apakah itu cinta, maka cinta itu telah kena kepada jiwa yang kosong, lalu cinta itu betul-betul sudah membumi dan betul-betul kukuh di dalam jiwa tersebut. Maknanya jiwa yang sedang kosong mudah untuk menerima sesuatu. Maka hikmah Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulullah suka kepada bersunyi-sunyian untuk jiwa Nabi dapat betul-betul fokus kepada wahyu dan memberi kesan ketika wahyu sampai kepada baginda Nabi. Bayangkan kalau seseorang yang sedang sibuk disuruh dengan arahan yang baru, mungkin dia tidak fokus dan mungkin dia tidak akan teringat dengan arahan tersebut. Tapi kalau dia sedang fokus, maka tiba-tiba datang satu arahan ketika jiwanya sedang kosong, maka dia akan dapat mengamati dan mencermati arahan tersebut. Ini di antara hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada baginda Nabi rasa gemar untuk bersunyi-sunyian di Gua Hira. Biiznillah subhanahu wa ta'ala, besok kita akan lihat pula tentang hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla menjadikan ada satu ibadah namanya khalwah ataupun al-i'tizal 'anil nas, bersunyi-sunyian daripada manusia. Kalau hari ini kita lihat kenapa Nabi dicampakkan rasa gembira dalam jiwa Nabi untuk bersunyi-sunyian supaya wahyu betul-betul dapat membumi dalam jiwa Nabi. Esok biiznillah kita akan lihat pula apakah dia hikmah i'tikaf, hikmah kita berseorangan diri daripada makhluk, untuk kita juga membaca hadis ni dan mengambil manfaat daripadanya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Besok kita bertemu semula kalau ada umur untuk menyambung perjuangan kita di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerusi sahih al-Imam al-Bukhari melalui sudut pandang al-Imam al-Qastallani radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jazakumullahu khairan. Doakan saya selamat dalam perjalanan yang akan saya teruskan
daripada Kuala Kangsar ke Putrajaya. Moga-moga dimudahkan Allah kita semua dan moga direzekikan Lailatul Qadri biiznillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.